Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. IR Syari bin Muhammad, tetamu kita pada hari ini, alhamdulillah, dan Mak Yusof ya. Dan bersama kita, beliau adalah merupakan bekas seorang industri manager di sebuah syarikat otomotif selama 5 tahun selepas menamatkan pengajian, dan selepas itu memilih untuk menjadi pendidik di Universiti Teknologi Malaysia, dan alhamdulillah selama lebih kurang 30 tahun mendidik anak bangsa, dan alhamdulillah beliau telah pun menamatkan kerjayanya bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia, dan jawatan terakhir beliau adalah sebagai dekan di Razak School UTM ya, di Jalan Semarak, tuan-tuan. Dan beliau tidak habis di situ kerjayanya, dan kini beliau menyambung kerjaya bersama University of Meiji sebagai profesor yang dilantik oleh Profesor University of Meiji, dan sepatutnya beliau berada di universiti tersebut pada April yang lalu, namun oleh kerana coronavirus pandemik ini, beliau telah tidak dapat berangkat, dan pada masa ini beliau menjalankan kuliah beliau secara online daripada kediaman beliau di Bangi terus ke Jepun setiap hari, alhamdulillah. Selamat datang Prof. Dr. Ayah Syari bin Muhammad Yusof. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Zul. Sama-sama Prof, sama-sama. Alhamdulillah, rezeki Allah kurniakan untuk kita bersama pada hari ini Prof. Ya, dan alhamdulillah ya. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-22 Ramadan ya Prof. 22 Ramadan, dan hari yang merupakan 10 hari terakhir kita punya bulan Ramadan ini ya. Semoga kita dan juga para penonton yang di luar sana, Allah rezekikan dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah, dan sama-samalah kita berusaha tuan-tuan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi Prof, bagaimana dengan bulan Ramadan Prof? Alhamdulillah, saya rasa mungkin blessing in disguise kot. Saya duduk di Malaysia. So, masih belum dapat pergi ke Tokyo lagi lah. So I'm still waiting. InsyaAllah kita doakan Prof. Selesai PKP ini nanti, dan jadualnya adalah pada 9 Jun nanti. InsyaAllah kita doa sesuatu yang lebih baik, cahaya di hujung jalan insyaAllah, dan insyaAllah Prof boleh berangkat menunaikan tanggungjawab sama University of Meiji ya. Sebuah negara yang sangat menarik Prof, yang sangat saya kagumi semenjak saya zaman persekolahan lagi ya. Okey Prof, alhamdulillah hari ini kita akan bercakap Prof tentang the digital era of learning and development Prof ya. Kebetulan Prof memang seorang pendidik, dan saya yakin Prof pada hari ini pun telah mula menggunakan platform digital dalam menyampaikan kuliah Prof ya, especially dengan pelajar jauh di negara Jepun sana. Prof, ada beberapa soalan yang saya nak bertanya pada hari ini Prof, dan mungkin sama-sama dapat kita kupas perkara ini. Soalan pertama saya Prof ya, selama 30 tahun Prof dalam bidang ini, dan deliver kuliah Prof secara face to face. Saya nak tanya Prof, apa kesan pandemik COVID-19 ini Prof terhadap pembelajaran dan metodologi pembelajaran pada kacamata Prof? Silakan Prof. Terima kasih Tuan Haji Zul. Jadi boleh saya berbahasa dua-dua sekali lah, Inggeris dengan boleh. Yang mana Prof selesa insyaAllah. Baik. Jadi selama 30 tahun ni kita didedahkan dengan conventional learning, teaching and learning method kan. Itu face to face. Betul. Dan saya ingat semua dah biasa dengan kaedah tu. Cuma di universiti kita adalah laksanakan apa yang dipanggil sebagai e-learning. E-learning tu gabungan lah, kita letakkan material di online. Dan kita cuba minta pelajar untuk lihat di situ. Tetapi pandemik COVID ni telah memaksa. If you can show the first slide, kalau apa ni. Teruskan. First slide. Saya ingat COVID-19 ni telah menjadikan satu revolusi kepada pendidikan tinggi-tinggi.
Jadi semua universiti, the pandemic has forced university to bring their courses online. Semua courses sekarang dilaksanakan secara online dan kita yang dah orang lama ni terpaksalah belajar Zoom lah, Webex lah. Jadi terpaksa kan. Jadi dalam keadaan krisis manusia ni dia akan berubah. Dia akan cuba berubah untuk mempelajari dan kalau kita tidak berubah kita akan ketinggalan. So basically universities also have to change now. Universiti di Malaysia, universiti seluruh dunia. So this is a new educational paradigm. Dan mungkin lepas COVID ni, mungkin kaedah pembelajaran tu dia akan berlaku dua-dua sekali. Mungkin ada yang mungkin perlu face to face dan mungkin ada yang memang boleh dilaksanakan secara digital, secara online. Dengan bantuan platform video conferencing seperti yang kita laksanakan pada petang ni lah. So if you can go to the next slide, saya pick up perkara ni dari ni lah. Next slide. Mungkin Prof kena tekan move on your slide, yes. Tak apa Prof, kita dalam tempoh. Dia ni, ada nampak? Yeah. Okay, yes. Okay. So that is a teacher in New York University teaches his class remotely from home after university shut down on 13th of March 2020. Masuk juga saya terpaksa mengajar pelajar di Meiji University dan saya pertama kali saya pun tidak, it is a first experience but it is a very good experience to actually understand how to deliver remote learning, dipanggil sebagai remote learning. UTM dulu pernah buat remote learning, itu pelajar di Johor Bahru dan saya di Kuala Lumpur dan kita mengajar pakai video conferencing punya equipment saja, tapi itu sangat tidak efektif lah. Dia kameranya tidak dapat lihat semua, tapi yang ni bagus, Zoom dapat lihat semua kan. Itu kelebihan yang ada pada Zoom. So two technologies that actually made the shift to online possible in a very short time. Saya belajar Zoom ni masa MCO. Saya ingat Haji Zoom belajar masa MCO juga. Dan awal bulan Mei saya terpaksa menggunakan dan juga memang must start the class to the Japanese student gunakan platform video conferencing itu. Tapi pada masa yang sama, universiti mesti ada learning management system, iaitu di mana kita akan upload kurikulum kita, assessment kita dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai learning management system, learning management system. LMS, ya betul. Learning management system. So these two technologies memungkinkan cepatnya kita boleh mengajar secara online. So we are able to do that. Nanti saya akan share di Meiji University apa yang saya terpaksa uploadkan dan saya terpaksa monitor tentang pelajar yang telah daftar dan saya kena share kerana Meiji menyediakan platform Zoom. Memang dia subscribe kepada Zoom. Dan kena share ID meeting dengan student dan juga password. So we communicate melalui email pun kita boleh communicate. Jadi these two technologies actually accelerated the ability for online learning to happen in a very short time. Dan of course adalah kawan-kawan. Saya pernah guna atau pernah masuk Webex meeting, pernah Google Meet saya tak pernah pakai lagi. Saya tak pernah pakai Google Meet. Itu tapi kerana kita dah biasa dengan online, kita beli online, kita buat transaction banking online. Jadi online is something which kita boleh pick up quite fast jugalah, bukan kata lambat sangat kan. Betul Haji Zul? Ke Haji Zul ada soalan? Macam ada soalan je. Saya suka Prof punya komen tadi Prof. Kalau kita tak mau berubah, kita ketinggalan. Ya. Jadi saya yakin Prof sekarang ni dah sweet 60s lah Prof.
Baik. 60 belum lagi 59 tu. 59, okey, alhamdulillah. Jadi maknanya kita ni dah 59, kita ni baby boomer sama Prof. Saya 56 tahun ni. Dan saya nampak macam Prof katalah bahawa actually nak berubah atau tak nak berubah ni not so much on the technology, it's the attitude. The technology, kalau Prof tengok, teknologi ni dah lama berada di pasaran. Kan? Contoh macam Prof kata Google Meet, video call, video conferencing. Perkara tu dah lama dah ada dalam apa namanya simpanan kita. Rasanya bukan baru beberapa tahun ini, mungkin dah sedekad lamanya. Perkara tu dah available. Tapi isunya ialah dia tidak dipaksakan ke atas kita. Maka kita mengambil sikap untuk tidak mempelajari ataupun memperbaharui diri kita dengan teknologi yang baru itu. Tapi dalam keadaan COVID-19 dan kerajaan kenakan PKP ni, kita tak ada pilihan. Jadi manusia ni, Prof, kalau tak ada pilihan, dia boleh belajar. Boleh. Dia boleh je kalau dipaksa dan terpaksa. Boleh buat je. Dia tandak je. Okey. Jadi isunya, Prof, adakah nanti kita nak menunggu paksaan ataupun selepas daripada ini? Saya yakin COVID-19 ini bukan satu-satunya pandemik yang kita akan hadapi. Akan ada banyak lagi isu-isu lain, virus lain, ya, dan apa yang kita lihat sekarang ni, perang ekonomi di antara China dan juga Amerika, banyak driver kepada perubahan ni, Prof, ya. Dan saya yakin bukan sekadar pandemik ini saja yang sepatutnya menyebabkan kita mahu belajar teknologi baru, bahkan kita sepatutnya bersikap lebih positif kepada perubahan dalam teknologi pembelajaran ini. Macam mana, Prof? Setuju. Saya setuju sangat. Kalau Haji Zul perasan tadi, kita sebut tadi long overdue. Long overdue in education. Long overdue. Ya, maknanya dah sepatutnya dah patut buat dah, tapi tak dibuat. Jadi long overdue. Jadi ni maknanya ada hikmah COVID-19 ni. Ya. Hikmahnya adalah dia memaksa kita semua ni apa orang kata berubah. Okey. Baik, itu membawa saya pada soalan berikutnya, Prof. Ya, sebelum Prof cerita tentang slide ni, banyak orang skeptikal, Prof. Macam tadi kita ada satu sesi, Prof pun ada dalam sesi tadi. Bagaimana sebuah negara yang dalam Asia juga pesertanya tadi memberitahu pada kita tentang skeptikal. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu ni yang tepat ni, skeptikal ni ialah dia sanksi dengan teknologi ini dalam usaha untuk membangunkan orang. Mereka lebih senang menunggu sehingga pandemik ini selesai dan balik pada cara lama. Sedangkan kita sekarang ni sudah berada dalam new norms, ya. Macam Prof kata tadi, it's long overdue. Perkara ni patutnya dah lama dibuat. Tapi ada sekelompok lagi manusia berasa sanksi dan saya yakin kesangsian itu bukan semata-mata atas teknologi itu, tetapi sanksi tentang kualiti, Prof. Ya, tentang kualiti pembelajaran dan bagaimana dia mempengaruhi. Kalau di universiti, bagaimana dia akan mempengaruhi kualiti graduan. Kalau dalam bidang pekerjaan, bagaimana dia boleh meningkatkan kompetensi seorang pekerja. Boleh Prof komen sikit? Dia skeptik ni kerana dia belum cuba, dia belum lihat, dia ada blok lah basically. Kalau ada blok, maknanya apa benda yang baru pun seseorang tu dia tak nak menerima. Kualiti dari segi kualiti, kita kena design lah. Basically apa yang sebenarnya yang berlaku sekarang, macam saya lah, saya boleh sebut slide sekarang lah. Kita sebenarnya membuat emergency online learning. Emergency online learning. Jadi, sorry. Emergency online learning ni, Keep. Okay. Emergency online learning ni maknanya saya sekarang ni sepatutnya kalau ada masa yang lebih banyak, saya boleh design khusus itu dari A sampai Z. Tiap topik yang nak disampaikan, bagaimana akan disampaikan, apa kaedah penilaian dan sebagainya. Jadi, kalau didesain dengan betul, tidak ada masalah kualiti. Kecuali ada elemen kemahiran psikomotor yang perlu
lakukan dengan sendiri, actual ataupun social skills lah, social skill itu kena direka bentuk dalam apa ni the courses itself. So you can build quality in the subjects by considering every outcomes and how you're going to achieve the outcome. Tidak ada masalah. Saya rasa tidak ada masalah. Boleh reka cipta lah basically. You Jadi can design that. Ya. Maknanya dalam apa yang Prof terangkan tadi, kita sebagai pengguna teknologi digital ini tidak perlu berasa sangsi tentang kebolehan platform ini dalam membangunkan manusia, dalam membangunkan ataupun meningkatkan prestasi pekerja dan melahirkan graduan yang berkualiti, kerana dia bukan bergantung kepada platform itu. Platform itu cuma menyampaikan, tetapi the designing part tu, Prof. Exactly. Kalau kita design carefully and we well thought, kita fikir dengan detail tiap-tiap elemen, kita akan capai. Tapi kecuali saya sebut tadi lah, kalau kata psikomotor kan, dia kena buat welding. Dia kena buat welding lah, itu lain lah. Betul. Maknanya kalau all knowledge boleh disampaikan. Semua knowledge boleh disampaikan. Makna theoretically tak ada masalah, kecuali yang ada kemahiran psikomotor ataupun kemahiran sosial. Jadi dalam psikomotor kita boleh perkenalkan melalui YouTube, video. Saya lihat banyak YouTube yang ada. In fact, kalau nanti bawah slide yang seterusnya saya akan share, kalau Haji Zul pernah dengar Udemy. Yang online punya, they have all the courses available. You can learn anything in this world today. Okay. The internet is the knowledge. The impetus of change, Prof. You can macam saya belajar Zoom. Saya pergi training dekat Zoom punya online. Tu saya tengok macam mana yang dia patut kita present, patut kita locate location dan sebagainya. It's very good training by Zoom dalam platform yang disediakan. Jadi bagi saya terus sikitlah Zul, Cik Zul. Ni saya tunjukkan ni, Major Learning Management System ni. Ni dia. Yang online, yang saya terpaksa masukkan, dan kalau lihat di sini adalah subjek-subjek yang saya terlibat untuk mengajar. So I have to upload that. So you need a learning management system to support the courses yang kita ajar. Jadi kalau ni Udemy saya sebut tadi, Udemy. Bayangkan tadi saya pergi lihat websitenya, dia tengah buat sale, Tuan Haji. Dia tengah buat sale. Masya-Allah. Masya-Allah, sale. Sale ni kalau lihat di sini, entire MBA program $9.99. So you can get award for MBA dari sini ataupun dan sebagainya. Ni selection of courses available. Jadi macam tak percaya je, Prof. Challenge-nya adalah untuk syarikat-syarikat Malaysia training dan juga untuk universiti bangunkan, kita seharusnya dapat menyediakan bahan-bahan pengajaran dan juga pembelajaran, learning and teaching and learning materials very creatively, then we can teach the world. Ini bukannya jadi COVID ni sebenarnya membuka minda semua orang supaya lihat bahawa peluang untuk membangunkan organisasi, membangunkan diri, membangunkan keluarga dan sebagainya. Macam rumah saya lah, rumah saya sekarang dia belajar Quran online setiap hari baca Quran online. Jadi it is a blessing in disguise. So we have the opportunity to learn as much as possible. Tak kira lah siapa. University must transform. Mungkin lagi 20 tahun tidak ada universiti yang ada bangunan. Universiti semua berada di digital. Betul. Prof, saya nak tanya sikit, Prof. Saya tanya sikit, Prof. Maknanya dalam erti kata lain, apa yang Prof cuba bawa tadi, sama ada pembelajaran itu memerlukan teori ataupun psikomotor ataupun social skill, mungkin tidak 100%, tapi barangkali
pembelajaran online ini boleh membawa sehingga barangkali 90 ke 95% apa yang diperlukan untuk seseorang itu bergraduan dalam satu bidang, Prof, ya. Maknanya sama pengajian melalui YouTube dan sebagainya atau Udemy. Mungkin tak juga satu hari, Prof, macam Prof baru sebut tadi, satu hari nanti orang dia akan menjadi satu barangkali fenomena di mana universiti tempatan perlu bersaing dengan universiti luar, sebab mungkin lepas pada ini pelajar akan pergi online tengok apa degree yang boleh di-offer di tempatan dan juga luar negara dan bandingkan kos yang mana lebih menarik. Ada kemungkinan tak, Prof, fenomena ini akan berlaku, Prof? Kemungkinan akan berlaku. Kemungkinan future nanti tidak perlu ada satu degree from this university, tapi susunan daripada skill-skill yang didapat daripada learning. Kita ada satu istilah dipanggil MOOCs, Massive Online courses dipanggil MOOCs, yang memang di Malaysia pun ada universiti yang telah bangunkan. USM-nya adalah antara yang kehadapan. Kehadapan, ya, itu saya lihat Jadi kalau lihat di UK pun Open University, you can learn online, you can get a degree, it's already offered. London School of Economics, they offer online courses for you to get the certificates. Dan akhirnya dia akan compile dan dia perlukan kemahiran itu untuk bekerja. Jadi future dan bersama dengan IR 4.0 kita lihat, maknanya itulah akan berlaku perubahan yang besar lah, Jizul. Saya yakin akan berlaku perubahan yang besar lah. Jadi ini massive open online courses, Jizul. Massive. Dan kalau lihat sini, saya ambil di internet. Di internet is a paradise for lifelong learning. Kita nak dapat ilmu, nak belajar apa saja berada dan platformnya memang banyak. Antaranya yang tadi Udemy tu, edX, ada yang Coursera. Saya ingat Tuan Haji pun banyak tahu ni, because you already in training and development. Yes. Baik, saya suka lagi nak korek sikit lagi, Prof. Prof bayangkan kalau saya sekarang ni baru keluar daripada SPM, ya, kalau saya pelajar yang baru keluar SPM atau STP, ya, saya akan browse. Oleh kerana anak-anak zaman milenial ini gadget ini is very handy. They talk with their fingers. So mereka akan browse, ya. Cuma keadaan sekarang ni ialah social ordernya mereka kena masuk belajar di universiti tempatan. Tetapi sekiranya ya keadaan itu berubah dan terutamanya selepas pandemik ini, pelajar akan melihat peluang belajar di luar negara, mungkin 2+1, 3+1, ya, dan mereka akan bandingkan kos. Dan kalau belajar di sini kena pergi matrix 2 tahun, 4 tahun buat degree, kos dia sekian dan sebagainya. Lebih baik ke saya mendapat graduan ataupun scroll daripada universiti A daripada luar negara, daripada saya dapat scroll daripada dalam negara. Sedangkan di sana saya boleh jimat setahun, 2+1 ataupun 3+1, tak perlu pergi matric dan sebagainya. Tak perlu ambil quote-unquote PTPTN sebab kos online lebih murah. Prof, ini cara analytical saya berfikir, Prof. Dia mungkin lebih murah dan mereka akan buat program yang sedemikian. So bagaimana dengan universiti tempatan dalam konteks ini, Prof? I think the local universities must transform lah. Basically kena transform dan dibantu oleh institution yang government department yang patut mengubah polisi-polisi ke arah membenarkan dan juga menggalakkan this new way of getting your qualification, okay, ataupun certification. Jadi saya rasa kita kena lihat university must change. Satu, dengan jabatan-jabatan yang terlibat pun mesti menyediakan, contohnya MQA, contohnya kementerian. Jadi pada badan ini juga perlu buka minda jugalah supaya lihat bahawa ini COVID menjadi satu sebab lah untuk kita melonjak, untuk kita membenarkan, untuk kita berubah. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Anak-anak muda yang dia panggil tu village native dia memang hidup dengan dunia digital. Kita ni dah lama ni baru nak
sikit-sikit lah kan. Tapi Ya, dia will, yang seperti Tuan Haji sebut tadi lah, dia akan pilih mana contohnya yang sesuai dekat Coursera. Dia akan pilih, tak tahu kita akan berlaku tambahan-tambahan platform-platform pembelajaran yang baru ataupun belajar daripada YouTube. Jadi itu kemungkinan kena berlaku. Ya. Ataupun kemungkinan akan berlaku. Itu pandangan, Ya, pandangan betul. saya lah. Sebab saya lihat dalam dunia komersial, kalau Prof tengok kan, kalau dahulu orang nak beli sesuatu kena pergi kedai kan. Lepas tu Prof, kedai ni pertumbuhannya banyak. Kedai yang menjual hardware, kedai menjual barang runcit dan sebagainya. Ya, kedai restoran makanan. Kemudian dalam satu gelombang kita dapat hypermarket. Hypermarket ni ambil alih semua peranan small township tu. Ya, semua kedai dikumpulkan di bawah satu bumbung, ada jual makanan, ada jual semua sekali. Dan akhirnya kita nampak kedai-kedai lama ni tutup dan terpaksa memilih jalan lain ataupun kaedah yang lebih kreatif untuk menghidupkan peluang bersaing dengan hypermarket. Tapi sekarang ni fenomena terbaru kalau Prof tengok, orang membeli secara langit terbuka, Lazada, orang beli Shopee dan sebagainya, boleh shopping ke China, boleh shopping ke seberang laut. Dan ini memberi saingan pula saya rasa kepada hypermarket ini, kan? Jadi saya nampak sekarang ni skill untuk hidup ni Prof pun berubah Prof. Daripada dunia yang sebelum ini berharap pada pekerjaan, banyak sekarang ni pembangunan kita tengok entrepreneur ya, entrepreneur yang going online dan mereka sangat berjaya Prof. Jadi perlu tak saya rasa satu langkah untuk kita mengkaji balik barangkali kurikulum pendidikan kita ni Prof. Minta maaf Prof, saya terpaksa bertanya soalan yang sedikit saya setuju kita perlu melakukan perubahan drastik besar. Mungkin kurikulum daripada peringkat sekolah rendah hingga ke universiti. Contohnya sekolah rendah pun tak boleh pergi sekolah dengan COVID kan. Yes. Jadi itu pun perlu dipikirkan juga bagaimana nak sesuai kan. Hingga ke universiti. Dan memanglah akan berlaku, people have the choice. The choice is so big. It's the world. The world's choice. Jadi people can shop for education in the future. Shop for education. Yes. Jadi dia boleh pilih kemahiran apa yang dia perlu, ilmu apa yang dia perlu untuk dia survive atau untuk dia gunakan ilmu untuk kehidupan dia kan. Jadi saya sangat setuju kalau maknanya kena ada satu tindakan untuk revamp. Probably the word is revamp. Revamp the curriculum that fits into digital education, really digital education. And of course dengan COVID inilah. COVID ni bagus juga lah. Dia bukan dia tak bagus. Something yang Allah hantar, blessing in disguise. Rahmat di sebalik wabak yang Allah hantar ni menyebabkan kita lebih banyak berfikir, berenung, berbincang. Ya, ni ayat Quran ni, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lepas susah tu ada senang. Lepas susah tu ada senang. Ada kesenangan. Baiklah Prof, saya rasa menarik kita punya perbincangan hari ini Prof. Barangkali ada lagi poin-poin yang ini last. Ya, silakan Prof. Kalau siapa yang perasan, Datuk Samsudin Bagdan is the MEF, Malaysian Employee Federation Director. And he actually said that the estimate, MEF estimate 13% unemployment. Tuan Haji, 13%. Jadi, lepas COVID ni, kita akan lihat, kita pun ada kawan-kawan yang kena return dan sebagainya. Saya rasa, dan mungkin saya ingin urge or gesa jabatan-jabatan yang terlibat dalam polisi untuk melihat platform digital sebagai medium untuk kita reskill. Contohnya Tuan Haji ada, you have your training consultancy punya ni. So this platform is available. Jadi ramai lagi yang kita boleh reskill. Kita boleh re-knowledge. Reskilling, ya. Yes, reskilling. Ataupun kita unlearn, relearn. Ya. Jadi ini saya nak bagi message supaya kita lihat sebagai peluang. It's a big opportunity for all companies. I think it's also companies. Companies mesti gunakan digital platform to
save money on training. Kan, cost training akan kurang kalau guna digital, saya yakin. Daripada, jadi this is, dah banyak lagi manfaat yang boleh digunakan melalui this digital platform. So we have to look it positively and don't be skeptical. We have to invest on the platform. Kita kena learn new thing. Kita kena tinggalkan tabiat lama dan kita belajar tabiat baru, kita belajar ilmu baru digital untuk masa depan kita, untuk negara kita, bangsa kita. That is I think very crucial, very important for everyone to realize, including people in the government. Saya bangga dengan Prof. Walaupun dah 59 dah bersara, tapi Prof semangat masih kuat dan masih membara lagi Prof dalam dunia pendidikan. Allah bagi. Alhamdulillah. Adakah tidak Prof melihat satu keperluan, barangkali kita biasa dengar majlis tindakan ekonomi, majlis tindakan itu, majlis tindakan ini kan. Oleh kerana sekarang ni Prof, kita betul-betul terpukul dengan COVID ni, bukan saja dari segi kehidupan seharian, sosioekonomi, daripada even GDP kita dan sebagainya, business, private sector, employment. Bukankah rasanya sampai masanya untuk satu majlis, barangkali saya tak tahu apa nama, mungkin majlis tindakan digital atau something like that. Mungkin majlis tindakan digital nasional sepatutnya ditubuhkan untuk melihat keperluan-keperluan industri, keperluan-keperluan universiti, keperluan-keperluan sektor swasta untuk transform digital country. We need to actually support this for our survival, untuk survival mungkin negara kita lah. Dan pandemik ni, COVID mungkin ada third wave, mungkin ada fourth wave, mungkin ada fifth wave. Allah alam. Yalah. Dan saya berharap mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita boleh melihat sendiri tentang kepentingan perkara ini, sebab dia melibatkan semua. Dia kalau kita belajar soal VUCA, Prof, kita bincang banyak tentang VUCA ini, kan, kompleksiti ini, semua benda terkait dengan digital ni, Prof. Ya. Yes. Saya boleh melihat bagaimana petani yang berkebun sayur tak perlu lagi orang tengah, Prof. Daripada situ, kemudian ada anak-anak muda yang menjalankan platform digital, dia boleh order dan deliver. Kalaulah pizza kita boleh order ke rumah sekarang ni, dan dah ada pun sekarang ni, kalau Prof tengok Bungkus Eat, ya, satu solution aplikasi yang agak kreatif. Prof nak apa? Ayam, tepung, dia boleh pergi bungkus hantar ke rumah Prof. Jadi saya nampak benda ni boleh menjadi isu penyelesaian kepada soal non-employment ini kalau disalurkan dengan baik, Prof. Ya. Betul. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh lihat perkara ni di peringkat nasional, dan juga para menteri yang terbabit dan para academician untuk barangkali mempertimbangkan satu majlis tindakan digital nasional bagi melihat potensi dan juga bagaimana negara boleh transform dengan digital platform ini. Baiklah Prof, saya rasa masa tidak mengizinkan kita lagi. Prof. Ya. Alhamdulillah seronok berjumpa dengan Prof. Nampak masih strong lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Selamat berkhidmat Prof, selamat berkhidmat untuk anak bangsa dan sekali untuk anak bangsa negara Matahari Terbit. Moga-moga Allah bagi kesihatan yang baik untuk Prof. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam platform yang lain, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak, Jizul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka. Sama-sama kita.